Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kepada kita perkara-perkara yang kita tidak ketahui, dan perkara-perkara Allah Taala singkapkan. Kita asalnya tak tahu apa, tak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ali. Sungguhnya Allah yang Maha berilmu. Susah sangat nak jawab. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi apa pun yang kita tahu sebenarnya adalah pengetahuan Allah. Apa yang kita hidup adalah kehidupan Allah. Jadi itu yang kita nak mahirkan, kita nak fahamkan betul-betul dalam kehidupan kehidupan itu. Inilah nikmat yang paling besar. Yang nak kita faham betul-betul. Ya bang, Ahmad J? Faham tak? Kalau dalam hidup kita ni kita rasa hidup ni kepunyaan kita, nanti itulah kata tadi. Ingat sana, teringat sini. Tak tentu arah kita punya pemikiran. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi kita pengetahuan di sisi Allah untuk kita dapat tahu Dia yang al-mukasyafah ghaib. Dia yang menyingkapkan, yang membukakan perkara-perkara yang kita tidak tahu, dia bagi tahu. Untung tak kita? Untung tak? Untung ke tidak bang? Jadi kita apa bentuk pengetahuan yang kita dah ada, semua je hak siapa? Hak siapa? Hak Allah. Hak siapa Irfan? Tuh. Ni anak-anak abah ni, abah nak kena fahamkan. Jangan buat muka-muka macam kita ni tak bersemangat. Ini sangat ilmu ni sangat penting. Satu hari nanti kamu orang tahulah kenapa abah tegaskan sangat. Sebab kalau dah masuk ilmu-ilmu lain, kamu akan jadi sombong, membongkak, bangga dengan ilmu lain. Berarti ilmu ni kena masukkan dulu. Bukan saya abah cakap ilmu yang lain tu tak bagus. Tapi kalau ilmu ni kita tak masukkan, mengenal diri, mengenal Allah ni, nanti kita masuk yang lain, sombong tu kemain, sombong dia. Jadi macam Fir'aun, jadi macam Iblis, sombong dia. Bangga diri dengan ilmu yang ada. Iblis sombong tak? Sebab dia tak mau kenal Allah SWT. Kalau orang yang nak kenal Allah SWT, dia takut tak? Siapa yang mengenal diri, dia yang mengenal Allah. Siapa yang dah takluk betul mengenal Allah, binasa diri dia. Itu maknanya. Maknanya kalau betul kita dah kenal Allah, kita ni tidak ada. Macam mana kita nak olahkan dalam hidup kita? Semalam abah dah cakap Semalam kan dah cakap. Kita lebih kena utamakan Allah. Bukan sesuatu. Bila sesuatu selain Allah kita cita-citakan, lebih kita utamakan, hidup kita rosak. Hidup kita berada dalam sengsara. Sekarang ni kamu belum merasa lagi. Sebab kamu tak berapa lagi nak numpukan perhatian. Tapi tak apa, kamu kena duduk. Paksa diri tu duduk. Minta kepada Allah. Allah yang boleh bagi nur hidayah kepada kita. Kamu lagi-lagi pemikiran nak main-main, nak sonok-sonok, nak lalai, nak lengah-lengah. Kamu bukan budak-budak kecil lagi. Kamu dah makin lama makin matang. Kamu sepatutnya nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa pun jalan YouTube ni, anak-anak ke dengar ataupun tak kira lah siapa pun,
pastikan kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Pastikan betul-betul kita faham, kenal Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kalaupun kita dah ambil ilmu-ilmu lain, dah PhD ke, tak apalah, taruh tepi dulu. Kalau tak taruh tepi, sombong kau, nanti makin teruk, kau tak akan boleh terima ilmu yang hak ni. Kamu takkan faham, tak kenal Allah SWT. Kamu akan menyandar kepada amalan-amalan baik kamu. Kamu akan menyandar dengan ilmu-ilmu kamu. Syirik kamu dengan kamu menyembah kepada ilmu. Kamu menyembah kepada kamu punya hawa nafsu. Kamu bangga dengan amal-amal yang telah kamu lakukan. Padahal itu semua rahmat Allah. Itu semua kita beramal dengan kudrat siapa tu? Dengan kudrat siapa? Kamu dapat beramal tu dengan kudrat siapa, Pak Haji? Dengan kudrat siapa kita gunakan untuk kita beramal? Yang kita nak banggakan, bang. Boleh tak kita nak banggakan dengan amalan-amalan yang kita dah lakukan? Tak boleh. Irfan, boleh anak abah? Jadi kan kita seronok belajar ilmu ni. Tak ada ilmu yang lebih tinggi lagi, tak ada yang lebih membahagiakan kita ini. Bukan apa tak bagi ilmu-ilmu lain, bukan. Tapi ini perlu digenggam sampai bila-bila. Ilmu ni bawa sampai ke mati siapa. Sebab dia babit benda yang kekal, iaitu dengan Allah. Kalau ini kita tidak dapat, kita tak dapat Allah tu kekal, tak ada guna apa benda kita dimasukkan ke mana tempat pun. Kita takkan takkan sempurna. Kalau kita masuk syurga pun dalam keadaan kita tak kenal Allah. Dalam syurga kan semalam dah diceritakan, tetap hari Jumaat dia nak melihat wajah. Jadi macam mana kita nak olahkan supaya di dunia lagi kita merasakan keasyikan dengan Allah. Inilah dia yang orang banyak tak setuju dengan abah, tak setuju dengan saya ni. Sebab saya punya cerita balik-balik cerita pasal Allah Ta'ala. Boring lah dia cerita. Itu satu hari nanti kamu bila sampai sakaratul maut baru kamu tahu. Kamu tak nak sebut yang lain. Kamu nak Allah ya 24 jam. Itu jam nanti dah tak guna. Sebab apa? Masa sekarang ni, masa hidup Allah bagi kita ni, kita nak gunakan betul-betul 100% dengan Allah. Bukan nanti bila saya maut, ya Allah tolonglah hidup aku balik, aku nak mengenang kau ya Allah. Mana boleh. Itu pasal kita bersyukur kita dapat duduk dalam majlis ni, ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Pandang kat sini, tumpu perhatian. Kau nak pandang kat tempat mana kan? Asal kau nak pandang tempat lain? Belajar tumpu pandang pada guru tu. Adab-adab kan? Tu. Apa dia masalah sebenarnya? Buangkan semua masalah dan runsing dalam jiwa kau tu, apa benda tolak tepilah. Tumpukan kasih sayang, belajar. Ini ilmu yang hak. Kita bergembira dapat. Tak ada yang lebih seronok lagi belajar ilmu. Ilmu ni paling menyeronokkan kita. Mengapa kita nak tunjuk muka kita tak puas hati? Tu. Apa yang kita dapat? Kerugian yang kita dapat. Ikutkan hawa nafsu kita. Kumpulkan perhatian betul-betul kita seronok duduk dalam majlis ni. Allah naungkan kita dengan rahmat. Allah tutup kita dengan keamanan. Kita tak rasa aman lagi bila Allah dah lindung kita. Kita nak rasa aman kat mana lagi? Kita dengar cerita tentang Allah tadi. Allah dah jamin dah tadi. Allah suruh malaikat berkitar kat kita. Suruh dua para roh-roh orang suci. Tanazzalul malaikatu war-ruh wa fiha bi izni rabbihim min kulli am. Dengan izin Allah, Allah suruh turun kepada orang yang sentiasa mematikan diri. Duduk dalam majlis ni kita matikan diri, kita betul-betul nak Allah. Kita cerita tentang Allah je. Seronok kita dengan Allah. Ke ada kita nampak yang lebih lagi? Ada ke? Ada tak? Tak ada. Kita kena, apa benda yang kita tak puas hati lagi? Apa benda?
Kita kena rasa seronok kita duduk sini, kita paling seronok, kita paling bahagia. Sebab tak ada tempat yang lebih bahagia bila kita duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala sendiri payungi, rahmati kita. Ke ada tempat lain lagi kita nak ingat yang lagi seronok selain daripada kita duduk menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Olahkanlah, jangan sampai kita menyesal nanti. Allah dah bagi peluang, inilah peluang yang keemasan bahawa kita duduk sentiasa mengingati Allah pagi, petang, siang dan malam. Kita tak mau ingat yang lain. Kita nak macam mana nak sentiasa aku dengan Allah. Dan duduk dalam majlis ni Allah ajar kita akhlak macam mana dengan. Ya. Tu. Allah tu cemburu bila kita ni, Allah tu dia sentiasa dengan kita, cinta pada kita, hamba dia. Kemudian hamba dia boleh berpaling. Nanti kalau orang lain buat dengan kamu begitu, macam mana perasaan kamu? Allah bagi hidup, Allah bagi dengar, Allah bagi nikmat bercakap, Allah bagi nikmat macam-macam lagi. Tak terkira nikmat. Boleh kira tak nikmat Allah majlis? Punya banyak Allah bagi. Sampai tak terkira, boleh kita lupakan pada Allah. Kita berpaling pada Allah. Patut ke tak patut? Patut tak? Ha? Tak patut. Patut tak bang? Makcik, Iban? Tak patut. Jadi kita kena selalu duduk situ. Ya Allah, banyak kali aku lupa. Engkau tak pernah lupa aku, ya Allah. Kau bagi nikmat kepada aku 24 jam, ya Allah. Nafas aku turun naik ni. Dapat lihat, dapat berkata, dapat jumpa orang ni, dapat jumpa ni. Banyak nikmat kau bagi, ya Allah. Sikit je kau tak bagi, aku dah berpaling pada engkau, ya Allah. Oi, bahaya hidup aku macam ni, ya Allah. Aku banyak buat engkau tersinggung, ya Allah. Buat akhlak aku tak betul dengan kau, ya Allah. Ke kita buat baik, ya, nak ganjaran ni, ya Allah, nak ganjaran ni. Oh, tu tak ada akhlak kita dengan Allah tu. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak akan berperangai macam tu. Perangai kita adalah selalu tengok diri kita banyak lalai. Ya Allah, engkau tak benar berpaling. Kau sayang aku, pandang aku dengan kasih sayang. Aku pandang kau, kadang-kadang tak pandang kau. Aku ikut suka hati aku, ya Allah. Dah lama pula tu aku biarkan perangai aku macam ni, ya Allah. Kau sabar ya melihatkan perangai aku macam ni, ya Allah. Bahaya aku ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Aku serik, ya Allah. Aku tak patut aku buat macam ni, ya Allah. Berapa banyak aku lalai, lupa pada engkau, ya Allah. Lepas tu aku rasa macam tenang. Lepas tu aku minta pula lagi dengan kau macam-macam, ya Allah. Buruk perangai aku depan kau, ya Allah. Konon-konon depan orang ramai makhluk kau seolah-olah macam aku ni orang yang hebat, ya, orang yang baik lah. Padahal, ya Allah, batin aku, perhubungan aku dengan kau, ya Allah, teruk. Ha, tu. Dah teruk lah sangat, ya Allah. Tak tahu berapa talak dah kena talak aku ni, ya Allah. Sepatutnya. Kan? Dah teruk sangat perangai aku, ya Allah. Tapi engkau sabar, ya Allah. Engkau bagi aku peluang lagi, ya Allah. Macam-macam kau bagi aku, ya Allah, kesedaran. Malu kita dengan Allah. Kalau kita dah makin lama makin kenal Allah, malu tak? Aipan? Malu tak dengan Allah? Ya, sebab Allah, makcik, buat baik dengan kita banyak tak? Ha? Banyak tak? Banyak ke tidak? Ha? Boleh kira tak banyak mana Allah buat baik dengan kita? Terlalu banyak kan? Tak boleh kira kan? Tu. Cuba kalau nak dihitung, boleh hitung tak berapa banyak? Hari ni saja kita bangun tidur, Allah bagi hidup, Allah bagi melihat ayah, boleh lihat lagi apa ni keadaan sekeliling alam ni. Dapat mendengar, dapat bercakap lagi. Kalau bangun tidur tak boleh buka mata, macam mana makcik? Tapi kita bangun tidur tadi dapat buka mata tak? Dapat lihat tak? Syukur tak? Syukurlah. Boleh bercakap tak? Allah bagi bercakap lagi. Jadi kita ni tak nak hitung nikmat-nikmat yang Allah yang banyak kat sisi kita ni. Kita hitung benda yang kita tak nampak. Jadi itu jadi diri kita jadi berat kehidupan ni. Susah tak kehidupan kita macam ni? Benda yang tak ada kita nak. Benda yang betul-betul berharga, iaitu Allah tadi. Yang kita selalu nak kena ingat tu, yang paling berharga Allah Ta'ala. Tak ada yang lebih tinggi lagi harga dia. Adalah ingat pada Allah.
Berapa kali Allah nak kena ingatkan. Fabi ai ala'i rabbikuma tukaz. Maka nikmat mana satu yang kita ni wahai manusia dan jin nak dustakan Allah Ta'ala? Banyak tak kita nak tipu, nak dustakan? Nak hilangkan? Banyak. Jadi tu dia Allah Ta'ala bagi kita, bukan Allah nak ungkit, Allah nak suruh kita ingat. Bukan nak suruh balas. Balas kita tak mampu balas. Suruh ingat banyak-banyak supaya kita bersyukur. Mak Cik? Apa susah sangat kau nak sebut kenapa? Masalah apa kau ni? Apa yang menimpa kau ni? Malang petaka apa yang menimpa diri kau? Susah sangat kau Allah bagi suara, kau nak jawab susah. InsyaAllah. Ingat semua kau ingat. Tak ada apa, tak ada istilah dalam keadaan ni, tak ada. Maknanya kita tauhid ni kena tegas. Jangan main-main. Jangan nak tunjuk perangai-perangai yang tak elok. Tauhid ni adalah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Tu. Dia keadaan dia akan melihat luar dan dalam. Dia bukan luar je, dalam kita. Zahir dan batin kita dia pandang. Dia nak bersihkan zahir dan batin. Itu pasal dia kena tegas. Bukan abang ni garang. Bukan abang ni. Bukan. Siapa-siapa pun dalam YouTube ni bukan saya garang. Tapi benda ni tidak ada kompromi. Tak ada tolak ansur. Sebab benda ni tegas. Jangan main-main. Tauhid ni jangan main-main. Kalau kita belajar dengan orang yang tak ada tegas ni, memang kau tauhid kau tak dapat lah. Kau belajar 1000 orang guru tauhid pun, jenis guru yang lembik-lembik punya, memang kau tak. Dia mesti tegas. Dia tak ada istilah lagi. Dia mesti yakin, hakul yakin, betul-betul dinding tauhid. Dia nak ajar tu sampai gitu yakin kita kepada Allah. Dia tak mau hati kau lalai, dia tahu. Dia lalai ni, dia memang dia akan bagi kamu. Lagi kau lalai, lagi dia hentak nanti. Dia tak bagi kau duduk dalam keadaan lalai. Sebab dia sayang. Maka tu kau nampak keras. Bukan keras. Sebenarnya kau tak nak ubah. Dia tak bagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Dia tak bagi kau duduk selain dengan dia. Sebab dia sendiri Allah tak pernah pisah. Pernah tak Allah tinggalkan kita? Dan kita lupakan dia, kenapa? Apa masalah dia sebenarnya? Adakah yang lebih berseronok lagi selain daripada Allah? Kita kena tanam dalam diri kita. Oh, aku kecil lagi, aku tak boleh. Janganlah fikir otak gitu. Tak ada kecil, tak ada besar. Kita yang pentingnya kita kena faham. Semua, tak kira manusia mesti kenal Allah. Allah terlalu baik. Tak ada alasan yang kita tak boleh berbuat baik dengan Allah. Tak ada alasan kita nak maknanya menderhaka kepada Allah. Tak ada jangan kita nak mensekutukan Allah. Tak ada alasan. Kita kena betul-betul faham. Kita kena 24 jam mesti dekat dengan Allah ataupun lebur dengan Allah. Sebab Allah sendiri menyuruh kita nombor 1, la ilaha illallah. Faham tak? Kita kena tegas dalam hati kita betul-betul. Bukan kita sekadar ngangguk, tapi kita betul-betul amaliakan dalam kehidupan. Lagi kita ada ilmu ni, akhlak kita makin baik, makin bagus. Apa tanda akhlak tu bagus? Apa tanda dia? Cuba cerita dengan abang. Irfan? Apa tandanya? Makna kita dah kenal Allah, kita maknanya tanda bagus kita. Bila kenal Allah, akhlak kita apa tanda dia? Apa? Betul. Salah satu dia. Mak J. Tipu orang. Bagus. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh.
Jawab semua betul. Jawab. Masing-masing ada jawapan bagus masing-masing. Yang penting sendiri punya, luahan daripada hati. Cepat Muhammad Soleh nak apa? Ha? Biarlah abang jawab kan. Kau dah jawab tadi, biar. Ha? Seronok dengan Allah. Jawablah kita cakap apa? Ha? Mak je tadi apa jawapan dia? Tak tipu orang. Muhammad? Cakap kuat sikit, dalam ni nak dengar. Ha? Cakap. Ya Allah, orang suruh cakap. Cakap. Cepat, orang nak pindah tajuk lain. Cepat. Jaga adab. Ha. Irfan, tadi apa? Ha? Tak dengar dalam ni, tak dengar. Tak boleh kecilkan hati orang. Contohnya apa kecilkan hati orang tu? Hati dia kecil ke besar? Ha? Contoh? Contoh dia mana? Ha? Ha? Ipan bagilah contoh. Ipan ni apa? Nak perkenakan abah ke? Ha? Tak ada. Tak ada nak perkenakan orang. Ha? Tak ada. Bagus. Kenapa nyorok-nyorok tu macam apa kongkang ni nyorok-nyorok apa? Tak handsome ke muka? Ha? Tu. Jadi berapa lama? Berapa lama Allah dah curahkan kasih sayang kat kita? Lama tak? Semenjak kita di alam ruh. Kita sebelum terzahir ke bumi ni, alam ruh kita lebih lama kan? Betul? 4,000 tahun. 4,000 tahun sebelum tubuh kita ada, sebelum makcik ada ni, 4,000 tahun roh kita dah ada dulu, Muhammad. Tahu tak? Ni hadis Nabi bagi tahu. Mana roh kita ada dulu 4,000 tahun. Roh Ahmad Najih, roh Abah, roh Muhammad, semua roh-roh dah ada 4,000 tahun ni sebelum terzahir. Lama tak? Jadi di waktu tu alam roh kita buat apa? Okey, Abah ada bagi tahu dulu, ingat tak? Roh kita tu dengan siapa waktu tu? Dengan Allah. Ada sebut lain-lain lagi tak waktu tu? Kita syok dengan Allah dan berjanji bahawa Allah lah segala-galanya yang kita harapkan. Berjanji, engkau lah ya Allah, aku tak nak yang lain. Qalu balah, bahkan engkau lah ya Allah, Tuhanku, aku ikuti, aku nak engkau ya Allah. Di alam roh tu janji. Kena percaya. Kena yakin. Kita dah berjanji dengan Allah sejak alam. Kau tak dengar pula. Di alam roh tu kita dah berjanji belum? Apa janji kita? Setia, solihin, tetap dengan keasyikan dengan Allah. Janji tak kita? Kita nak Allah je waktu tu? Janji ke tidak kita? Kan apa dah cakap tadi tu benda kan tak tahu apa pula, tak tahu pula. Dan memang betul kita memang dengan Allah je waktu tu. Ada ke yang lain lagi? Macam Irfan lain lahir. Tentulah Umi netek kan? Ada ke orang lain? Yang melahirkan kita mak kita, betul? Ke kita kata bukanlah, mana boleh? Mesti daripada mak kita lahir, betul? Jadi kita ni alam roh pula, kita terzahir daripada Allah. Ada ke yang lain lagi? Jadi roh kita mesti pula kepada Allah, sebab innalillah datang daripada wa inna ilaihi raji'un, dan kita kena selalu kembali kepada Allah. Bukan dah mati baru nak kembali kepada Allah. Maknanya innalillahi wa inna ilaihi, 24 jam kita selalu kembali kepada Allah.
Sebab kita berasal daripada Allah. Kita daripada Allah. Dan makna bukan berasal main kita ada dua. Makna dia dua. Dia menunjukkan dia yang nyatakan yang ada hanya dia. Allah yang nyata. Faham tak? Irfan, apa kau pandang-pandang situ? Buat apa? Pandang depan ni lah. Belajar apa-apa, tumpukan perhatian kat depan. Apa setiap patah perkataan kita nak Allah bagi faham tu. Boleh? Jadi hidup kita ni adalah kepunyaan siapa? Allah. Betul? Jadi mengapa kita nak urus diri kita? Yang boleh urus diri kita siapa? Allah. Jadi kita kena selalu betul-betul selalu dengan Allah, baru nanti Allah yang akan memimpin, membuatkan jalan kita sentiasa dengan Allah SWT. Dia yang akan memperjalankan setiap napas turun dan naik kita, berhenti. Dia yang akan menganugerahkan kita berfikiran macam mana nak buat. Dia yang menggerakkan tangan usaha-usaha kita. Semua kita nampak nanti semuanya daripada Allah nanti. Seronok tak? Bahagia kita. Di dunia lagi kita merasakan Allah lah yang berhak menjaga kita, mentadbir kita. Kan Nabi Muhammad SAW saya bagi tahu dia apa? Dia berdoa, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Itu Rasulullah SAW, orang yang paling kenal Allah, yang paling rindu dan paling takut kepada Allah, paling kenal Allah Ta'ala. Apa doa dia? Jangan biarkan aku. Maknanya Nabi SAW tak nak rasa ada kedirian dia 24 jam. Memang Rasulullah memang arif, memang pandai betul, bijaksana betul. Dia selalu tak ada rasa diri dia. Yang dirasakan adalah hak Allah SWT. Baru Allah bagi hak-hak tadi untuk mentajalikan hak-hak dia. Bukan kita maknanya mengaku hak kita dulu, bukan. Menghilangkan segala hak. Itu intipati tasawuf, kata Imam Junaid. Engkau betul-betul menghilangkan, engkau tidak hidup, tidak ada nama, tidak, baru dia akan masuk hayat hidup daripada Allah, baru kau merasakan yang hidup tu hanya Allah. Selagi kau tak buang rasa kedirian kau belum lagi dapat inti tasawuf, kesucian tu tadi. Jadi kesucian tu betul-betul kena hilangkan betul-betul. Hilang betul-betul, tak ada kedirian kita, kosong betul, tak ada hajat apa-apa, barulah nanti kita terasa dia masuk antara kesucian tu. Itu baru betul inti tasawuf. Itu baru betul kita dapat olah fahamkan tadi. Jadi apa-apa ada pertanyaan, persoalan, Haji? Boleh apa soal? Tak payah soal. Tu. Dah. Okey, kita mesti bagi round kedua pula. Dia orang nak pergi jumpa ni. Apa? Haji. Ambil tu apa? Irfan Muhammad. Irfan, ambil dalam peti air tu. Bagi kat Umi. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan pada hari ini, terutamanya pada saya lah, yang dapat bersama-sama Allah Ta'ala menghadirkan saya di majlis yang saya rasa majlis agung ini, yang tak ada benda lain yang membicarakan hanyalah tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa besarnya Allah Ta'ala. Sekiranya kita masih lagi tak faham tentang
keesaan Allah Ta'ala. Saya dulu pun tak faham juga. Esa ni macam mana Esa ni. Pernah satu malam saya tertanya-tanya sendiri. Ni dah lama dah. Saya tanya masa balik daripada majlis kita juga dulu. Majlis kita. Waktu malam tu tanya. Saya sendiri yang bertanya. Dan tiba-tiba datang jawapan. Esa Allah tu sebenarnya, jawapan datang, engkau tu tak ada. Yang ada hanya Allah je. Jawapan dia macam tu je. Simple je jawapan dia. Allah yang ada, yang lain semua tak ada. Itu je jawapan dia. Itu ya Esa Allah Ta'ala. Jadi di situ faham. Jadi yang masalah sekarang ni sebab masih lagi tak dapat nak buang kesemuanya kedirian itu yang menyebabkan pelbagai masalah yang timbul pada diri. Contohnya rasa malas, nak ibadat rasa malas. Itu semuanya ada rasa kedirian. Punca malapetaka yang besar pada diri kita adalah rasanya kedirian lah. Contohnya macam saya sendiri, itu menyebabkan apabila ada rasa kedirian tu tadi, menyebabkan lupa terus pada Allah Ta'ala. Lupa, lalai, menyinggung perasaan Allah, menderhaka Allah. Itulah puncanya. Jadi sini saya mengajaklah kita semua sama-sama, maknanya duduk betul-betul di jalan ini, kerana inilah jalan yang sebenar-benarnya. Tak ada jalan lain dah. Sekiranya kita masih lagi tak faham tentang jalan yang sebenar ini, sama-samalah kita doa minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi lagi kefahaman, dan dengan kefahaman yang diberikan itu diteguhkan lagi oleh Allah Ta'ala supaya kita sentiasa duduk dengan Allah Ta'ala. Dia panggil berkehidupan dengan Allah Ta'ala. Itu saja saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama menghidupkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang mana Allah Taala memanggil kita dalam keadaan kasih sayang, kelemah lembutan dan berbagai-bagai lagi kerahmatan dan sebagainya. Jadi sedikit perkongsian, iaitu perumpamaan ni dalam Quran ada menyatakan misal perumpamaan, iaitu ibarat yang dikatakan sebuah handphone yang tiada bateri, yang hampir habis bateri. Jadi kita sedang mencari power bank untuk dimasukkan ke dalam handphone tadi tu. Jadi handphone ni sebenarnya mencari siapa sebenarnya? Yang tak ada bateri ni, dia cari siapa sebenarnya? Dia cari current daripada power bank. Jadi benda tu sebenarnya hala tuju dia tetap bukan handphone ni yang memberi kepada power bank, tapi power bank yang memberi kepada handphone tu untuk memberi kadar bateri yang sepatutnya tadi. Jadi tak ada reti kata dia pasang dulu ke handphone ataupun dia pasang dulu ke power bank. Tetap hala tuju dia tetap power bank tu juga yang akan memberi current tu kepada handphone tadi tu. Macam itulah kita, iaitu yang mana kita yang nampak ni, yang dalam keadaan manusia yang banyak sangat ni, tetap kita menghala tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita ni, diri kita ni sebenarnya apa yang kita nampak, tadi orang kata tak ada, ini ada. Tapi sebenarnya yang tak ada, yang ada tu sebenarnya nak mentajalikan esa Allah sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Jadi sebagaimana yang muzakarah yang lepas-lepas kita menyatakan bahawa wa qadara rabbuka alla ta'budu, iaitu tetap dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem Allah tu apa dia? Tak ada kedirian, hanya mengesakan Allah saja. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lepas. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Jadi apa benda pun yang kita lakukan, ajarkanlah supaya diri kita ni tidak jinak dengan diri kita. Makna jinak tu jangan kita manja-manjakan diri kita ni. Kalau kita nak dapat tauhid yang betul-betul, jangan dimanja-manjakan sangat. Maknanya kita kena, jangan orang kata lemah semangat dah.
Saya ingat dulu zaman peperangan zaman Nabi tangan dia putus. Ingat Saidina Ali punya abang ke ataupun adik, dia pegang bendera perjuangan tu, la ilallah Muhammad Rasulullah, putus tangan dia pegang tangan kiri, batap dia berjalan berapa pegang, putus lagi, dia sangkut pakai mulut dia sampai wafat habis. Dekat mulut dia orang dah pancung dia, orang lain pula sambut. Maknanya selagi nyawa dia ada, dia tetap memegang la ilaha il. Maknanya nak Allah nak ceritakan tadi. Jadi kita walau macam mana pun, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasar, macam mana yang dihukum baru-baru masuk Islam, tapi dihukum dia luar biasa hukuman. Masuk dia dalam air menggelegak, dihimpap dengan batu tengah, so keluar daripada tauhid. Ilmu tak banyak waktu tu, cuma pengetahuan, keyakinan ya Allah bagi. Apa Rasulullah ajarkan? Meyakini yang esanya qul huwallahu ahadun ahad, Bilal bin Rabah. Itu dia hanya dia pegang kepada pengetahuan yang Nabi bagi tahu, iaitu tauhid aja. Belum ilmu-ilmu lain, belum ada waktu tu puasa, zakat, sedekah, solat. Belum datang lagi. Itu waktu tu hanya tegasnya Nabi, keyakinan Nabi bawa sampaikan tu tadi, sampai dia baru masuk Islam aja dah yakin dia macam tu punya tinggi, sanggup mati demi untuk aku takkan keluar daripada, padahal baru aja memeluk agama Islam. Tapi kita dah, keturunan kita dari Islam pun kita anggap ilmu banyak, tapi keyakinan kita biarkan. Jadi keyakinan, keimanan ni bukan boleh diwaris, maknanya datuk nenek keturunan kita bapa kita. Dia kita kena tegas, kena cari. Kena cari guru tu tadi. Kalau kita kata kita boleh belajar kat mana-mana, itu hafalan. Kini kita kena menuntut macam mana Nabi sendiri ajar kepada sahabat-sahabat yang mula-mula tu kan. Dan sahabat-sahabat ajar pada tabi'in, tabi'in ajar pada tabi'in. Itu yang mustahak tu, itu yang dituntut tadi. Menuntut, iaitu nama menuntut, bukan mengambil ilmu. Menuntut tu tadi hak, iaitu supaya kita betul-betul kenal Allah SWT. Tu yang nak kita tuntut. Tapi kalau sekarang ni kita tak tuntut orang yang boleh bawa kita kenal kepada Allah, ini yang berlaku sekarang. Kita dah lebih tertekan kepada ilmu. Bukan saya cakap ilmu tu tak bagus, tapi yang paling penting tadi ilmu mengenal Allah kita. Sebab iblis memang itulah dia nak, supaya kita tidak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Dia bagikan ilmu lain. Tak apa, kau ambil ilmu dulu, ilmu mengenal Allah nanti dulu. Ibarat dia gitulah iblis. Dia berjaya lah kalahkan kita. Jadi sepanjang umat Islam sekarang ni, ilmu yang lain-lain tu banyak, tapi ilmu mengenal diri, mengenal Allah terlalu tipis. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ajar yang ni dulu, sampai dinding tauhid, sampai dah tak ada lagi yang nak ada berkuasa lagi. Ilmu pun tak ada kuasa, semua tak ada kuasa dah. Betul-betul Allah tu tadi. Baru ilmu tu datang, dia tak boleh mempengaruhi. Tapi sekarang ni kita tak ambil Allah tu dulu, yang penjaga pada ilmu, yang pemberi ilmu tadi, yang menguasai ilmu tu tadi, pengetahuan tu adalah Allah, bukan ilmu. Semenjak Allah tu tadi, walaupun Allah belum jadikan ilmu pengetahuan, belum Allah jadi ilmu pengetahuan, Allah tu memang dah berpengetahuan, faham tak? Tu tauhid tu nama tu. Tu pasal tu kita jangan bersandar kepada ilmu pengetahuan. Sebab saya bagi tahu ni, ini Rasulullah bagi tahu, semenjak belum ada ilmu lagi, Allah tu dah memang, dan Allah tak perlu nak tahu yang lain-lain pengetahuan, sebab pengetahuan tu daripada Allah. Allah tak memerlukan pengetahuan. Sebab pengetahuan tu sendiri daripada Allah. Apa perlu dia nak tahu yang lain? Jadi dia tahu dulu sebelum ada dan dia tu hidup dulu sebelum ada kehidupan. Apa yang dia nak perlu rusing? Tak ada. Jadi tu pasal Allah Ta'ala kata, engkau kena tetap dengan aku. Sebab bila engkau keluar pada aku, mana engkau dah tak bersama aku, engkau memutuskan tali nikmat. Bila engkau dah putus tali nikmat, engkau susah. Aku tahu engkau akan susah. Engkau akan sengsara. Engkau dalam kerugian.
Maka tu aku merendahkan diri. Qadara rabbuka, tetaplah dengan aku. Allah tu punya sayang kita tu, dia merendahkan diri. Jangan gitu. Allah tu lah. Allah nak sangat aku sembah dia lah ni. Kita tak faham. Padahal Allah merendahkan diri, dia kesian dengan kita. Ya. Engkau kata pula Allah Ta'ala dia memerlukan kita ni. Dia nak suruh kita puji dia. Lah punya jahil kita ni tadi. Lepas tu kita dah puji dia, kita ungkit, ya Allah nak bagi apa pula? Apa ganjaran aku dah sebut nama engkau? Aku dah buat ibadah ni, kau suruh kau nak bagi apa? Punya biadab ya Allah. Itu yang berlaku bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita beramal lagi teruk menderhaka kita kepada Allah. Kita beramal nak ungkit-ungkit, minta tu minta. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah dulu, kita cinta pada Allah, takut pada Allah, apa pun kita buat, kita tak bersandar pada kita buat tadi. Kita bersandar, engkaulah ya Allah. Bukan aku tak ada kena mengena langsung. Ini semua pentajalian kau semua. Apa yang aku buat dalam hidup aku adalah pentajalian. Baru betul boleh disebut gitu. Pasal kita dah kenal. Kenal diri, kenal Allah. Allah perkenalkan memang gitu. Kebaik buruk tu, baik kita boleh buat, buruk kita tak boleh buat. Ya, baik dan buruk tu semua daripada Allah. Kita dipersoalkan bila kita tak kenal di itu je. Tapi bila kita dah kenal diri, dah kenal Allah, kita tak dipersoalkan. Kenapa? Sebab engkau tahu bukan engkau yang berbuat. Engkau hanya nak menceritakan diri dia yang berkuasa berbuat. Jangan pula, si Haji kata kalau macam tu, dia bilang aku merompak. Itu tak faham maknanya. Itu bukan saya cakap engkau pergi merompak, itu maknanya engkau tak buat salah. Bukan. Itu engkau dah mencabar keesaan Allah. Pergilah engkau merompak kalau diizinkan. Tak boleh juga. Kalau tak diizinkan, tak dibagi rasa untuk nak merompak, kau tak apa merompak. Iblis sendiri pun kalau tak dibagi untuk goda Adam, dia tak boleh. Siapa-siapa pun. Tapi dia nak pergi tu seolah-olah dia minta izin pada Allah. Sebab dia gunakan kudrat siapa tu? Iblis gunakan kudrat siapa? Walaupun dia buat benda tak elok, Allah Ta'ala kata, tapi dia gunakan kudrat siapa? Skrip tu, Iblis semenjak dijadikan tadi. Iblis ni terjadi daripada mana? Nur Muhammad bagian mana? Bagian telapak kaki belah kiri. Bawah. Hinanya tadi. Tu. Dia terjadi daripada cahaya Nur Muhammad juga. Sepupu kita juga. Kita mudah-mudahan bagian dada orang mukmin. Daripada dada Nur Muhammad. Kalau bahu dia Nabi Daud, Ayub. Kalau wajah Nabi Yusuf. Cantik. Semuanya ada. Semua melihat apa dia tawaf, nampak Nur Muhammad tu bagian ni, akan terzahir Nabi yang wajah dia gini. Ni dia sabar dada. Dia tawaf kat Nur Muhammad tu tadi. Jadi Iblis dia terjadi daripada kaki kiri bertumet di bawah pijak. Kalau jin yang Islam belah kanan. Jin kafir, jin yang Islam dan tak Islam lain, kiri dan kanan dia. Jadi semua ada tempat-tempat terjadi. Semuanya berasal daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain daripada Allah. Kerana Nur Muhammad tu bukan makhluk. Nur Muhammad tu sifatullah. Nur kan, Nur sifatullah kan. Tapi nak diceritakan tadi, pengetahuan tu tadi, dia bermula daripada pengetahuan dia jadikan Nur Muhammad. Dia nak ceritakan diri dia, dia jadikan Nur Muhammad. Cerita dia lah daripada Nur Muhammad tu tadi. Dari Nur Muhammad tu jadi iblis, jadi malaikat, jadi jin, jadi kita semua. 124,000 Nabi, wali-wali Allah berjuta. Semua daripada Nur Muhammad. Semua sekian alam berasal daripada Nur Muhammad. Tu. Hebat Nur Muhammad. Dia lah hebat Nur Muhammad tu daripada mana? Itu kan diri dia, sifat dia. Untuk nak ceritakan dia. Bila kita dah faham tenggelam, tak ada semuanya. Esa dia. Nak tunjukkan, nyatakan dia aja. Tapi Nur Muhammad dia jadikan permulaan, dia kata. Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Semua berasal daripada 7 lapis langit, dia semua berasal daripada Nur. Allah, Nur dia. Dia beli gelaran Nur terpuji tu Muhammad terpuji. Sebab sifat dia terpuji. Muhammad tu tak lain daripada dia. Bukan menunjukkan dia ada dua. Nak nyatakan
Esa bukan makna dia. Lepas tu dia jadikan banyak. Banyak Allah Ta'ala. Bukan. Nak nyatakan diri dia bermacam-macam. Boleh dia keluarkan sifat-sifat, asma-asma, afal-afal. Semua daripada dia. Kebentuk iblis tu ada benda lain yang design kan. Kita Adam, siapa yang design kan bentuk kita? Arkitek dia siapa? Allah. So kita kaji semua tak? Dalam perut mak kita belum lahir, macam mana Allah musawwiru membentukkan hidung dulu ke, telinga dulu ke? Siapa yang bentukkan dulu? Tak ada, susah bagi Allah. Kita je maknanya tak mau kenal diri, tak mau kenal Allah. Degil sangat. Makin degil, makin degil. Makin sombong. Dia tak mau kenal diri, kenal Allah. Orang yang makin kenal diri, kenal Allah, makin binasa, hilang kesombongan. Tak ada diri, apa dia nak sombong lah. Dia bergerak pun ni dia tak mampu. Napas turun naik pun dia, mana aku napas aku naik turun pun Allah yang. Dia belajar sampai dia hilang, tak ada apa benda dah. Tu pasal Nabi kata ini ilmu yang paling tinggi. Sahabat tanya, ada ke ilmu amalan yang paling hebat? Ya Rasulullah. Rasulullah jawab, ilmu mengenal Allah. Ya Rasulullah, kami soal tentang amalan paling hebat. Iya, Nabi tahu. Tapi Nabi jawab lain sebab apa? Biar sahabat faham. Bukan Nabi tak faham. Nabi ni bijaksana. Engkau memang dia tahu engkau soal tentang amalan yang paling hebat. Jadi amalan macam mana nak buat jadi hebat? Nabi jawab, inilah sebenarnya ilmu mengenal Allah. Kami soal tentang amalan, bukan ilmu. Iya. Kalau kau beramal banyak sekali pun, tapi kau tak kenal Allah, tergantung amalan kau. Sebab kau jadi pengungkit. Apa aku nak dibalas? Sombong nanti jadi. Lagi banyak rosak, Nabi kata. Sebab kau tak kenal Allah, tak kenal diri. Tapi bila kau kenal diri, kau kenal Allah, sikit detik kau buat pun semuanya Allah terima. Sebab kau tak merasa ada diri kau. Semua kau merasakan semua pentajalian dia. Engkau nak sentiasa solid 24 jam, Allah yang suruh apa berbuat. Sebab bila orang dah betul-betul dikenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa kenal diri dia betul-betul, dia akan kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, Allah perkenalkan diri dia, maka binasalah kita. Bila Allah dah perkenalkan diri daripada kita, kita tak ada apa. Dia tak ada apa lah. Kita berjalan, berdiri, duduk, tidur, baring, mimpi, semua kita rasakan semua susunan dia. Semua dia punya tacap-tacap. Semua dia punya perbuatan-perbuatan dalam yang kita nampak. Dan dalam diri kita, batin kita, rahsia kita sentiasa memandang keabadian. Engkau aja abadi, ya Allah, abadan, bila-bila. Dalam diri kita tetap memandang dia aja yang ada esa. Abadan. Dalam keyakinan kita. Bila Allah dah bagi yakin, tenggelam kat situ lautan dinding tauhid itu. Tak ada lagi kita nampak keabadian dia je. Apa pun dia tunjuk, lepas tu kita tengok kat luar ni, semua dia punya perbuatan. Kita jaga tu je. Itulah kata tadi, orang yang sentiasa dah begini, orang ni lah yang kata inna fatahna laka fatahan mubin. Seperti Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kata dia yang dapat kemenangan. Dia perang ke tak perang ke, kalah ke, dia tak ada istilah kalah dah. Di istilah dia dah sentiasa dengan Allah tu menang. Kalah dalam perang Uhud pun tak kata kalah, sebab dalam tu tetap dengan Allah. Dia sentiasa dimenangkan oleh Allah. Tu. Walaupun tentera dia tewas, tapi sebenarnya dia apa? Sebab dia dengan Allah. Sebab dia tahu ada kalah, ada menang, ada kalah. Yang penting kita dengan, macam main pingpong saya cakap tadi, main single. Seorang ni nak menang, kita pun nak menang juga. Kalau kejap dia menang, kejap kita kalah. Tapi siapa sebenarnya yang menang? Dua-dua kalah. Sebab sepanjang main tu kita tak ingat Allah. Cuba sepanjang main Allah. Kalah pun tak kisah. Sebab kita dah berjaya. Tahu hala tuju kita hidup kita adalah waqada, tetap dengan Allah. Pasti akan ada kalah, betul tak betul, elok tak elok tu pasti ada dalam tu. Tapi kita nampak tu semua perbuatan Allah. Allah nak jadikan elok, nak jadi tak elok, itu semua Allah. Yang penting kita dengan itu menang namanya. Itu ketenangan. Itu yang kita nak pegang. Itu kefahaman yang mutlak. Itu jangan diubah lagi. Itu yang kita nak. Itulah fatwa kita. Yang daripada Allah. Fatwa yang daripada Allah itu yang nak kita pegang sampai bila-bila. Itu nama dia tadi,
meyakini tanpa menyebut. Meyakini sampai bila-bila, macam Bilal bin Rabah. Kalau macam mana pun tetap. Dia tak perlu ilmu banyak-banyak lagi. Sebab dia dah dapat titik kesempurnaan ni adalah jaga kita dengan tak merasa diri. Bukan saya cakap ilmu tu, si Haji kata tak payah belajar ilmu. Bukan tak payah belajar ilmu. Ilmu tu sendiri dah datang. Ilmu makrifat sendiri dah datang kepada orang yang mentauhidkan betul-betul pada Allah. Dah tak ada diri. Ilmu tu makrifat sendiri datang. Sebab makrifat tu sendiri pun tak kenal Allah lagi. Dia hanya sampai dinding je. Dinding itu tadi dinding sifat ni, tak sampai dinding zat. Tapi kita dah sampai dinding zat. Tentulah kita nampak dia nak ajak kita keluar. Ilmu makrifat tu. Tak? Janganlah kita pergi keluar balik. Bukan saya cakap saya nak sombong dengan ilmu tu. Kita dah dengan Allah, buat apa kita nak keluar? Kita dah duduk tempat dia amankan Allah. Kita nak layan lagi benda-benda tu, buat apa lagi? Ya. Jadi apa perbuatan kita disuruh oleh Allah untuk mentajalikan, bukan bergantung pada ilmu makrifat. Kita tak bersandar pada itu lagi dah. Faham ni saya nak bagi tahu, inilah perjalanan yang Nabi Muhammad SAW ajar pada sahabat. Sahabat ajar pada pasal Islam kuat. Bila dia pegang itu, tak perlu ilmu banyak-banyak ni. Hanya perlu ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Betul-betul. Jumpa dengan ahli dia betul. Bukan belajar sekala masuk otak je untuk dapat PhD, lepas tu kau pun tak faham juga. Kau nak makan pun tak kerti nak tauhid dengan Allah. Ya pernah saya jumpa soal dengan orang. Makan boleh tak tauhid? Mana ada belajar makan tak? 24 jam tauhid, bukan kata makan. Seluruh hidup kita, nafas kita, semua nak ditauhidkan. Darah, tulang, sendi, semua nak ditauhidkan. Tak ada kan? Nak ditakdakan. Yang ada hanya aku kata aku ni harap tulang 4 kerat dah, aku ni nak melawan musuh. Syirik tu. Tulang 4 kerat pula kau nak sandarkan untuk lawan musuh. Tak ada apa benda, la haula wala, engkau je Allah. Baru aku melawan musuh ni dengan bukan menggunakan tulang 4 kerat, dengan la haula wala quwwata. Tak ada daya upaya, melainkan engkau lah yang menghadapi. Bukan aku yang menghadapi musuhku ya Allah, tapi engkau lah ya. Itu dinding tauhid zat yang kita nak pegang. Lepas tu kita nak jumpa yang ahli dia, yang betul amaliah kan, bukan cakap aja. Kalau kita tak jumpa, kita dengar buku ni, jumpa guru ni, tapi guru tu sendiri pun kita tengok pun amalan dia 2 kali 5 macam kita juga. Masih ada kedirian lagi, masih ada. Kita tak jumpa lagi tu. Tapi kalau kita jumpa betul guru ni sentiasa diuji oleh Allah, difitnah, dicerca, dihalau, dihina. Tu. Baru-baru ni saya dapat lagi anugerah yang besar. Orang kata ilmu saya ni orang tak faham juga. Jadi tukarlah tajuk lah, jangan lari tajuk, dia kata. Saya dengar-dengar telinga orang Allah bagi dengar orang yang cakap tu. Tapi Allah tak bagi lihat muka wajah orang tu. Suara tu sampai. Tu. Tapi kita tak frust kita. Allah Ta'ala kata samalah. Nabi Muhammad pun dulu cakap yang benda betul pun orang cakap tak betul. Jadi kau jangan risau, jalan terus. Allah juga bagi tenang boleh. Jadi kita bercakap ni atas bukan kita nak upah dia bodoh, nak bagi gaji aku berapa. Aku bercakap ni sebab aku ada sesuatu persatuan ni. Aku untuk kepentingan ni. Aku untuk ni, aku untuk aku nak top. Aku bukan cikgu, aku bukan ustaz, aku bukan guru, aku bukan. Aku semua tu bukan. Aku semua tak nak tu semua. Sebab aku rasakan cukup apa yang Allah Ta'ala suruh aku nyatakan daripada Allah, itu yang aku nak jadi. Super Rasulullah. Walau sesaat pun aku tak nak, engkau semua urus. Jadi aku nak jadi macam tu. Tak perlu gelaran-gelaran ni. Itu semua nombor 10 tak terfikir saya. Tak lantak lah. Engkau nak cakap macam ni, lantak. Engkau punya hak. Kau nak hina ke, nak mana ke. Aku yang penting aku nak sentiasa apa yang Allah Ta'ala suruh aku nak duduk situ. Situ yang tempat paling aman. Dan tak ada lain tempat yang paling besar anugerah lagi. Itulah wasilah untuk kita sampai kepada Allah. Itulah cara Nabi. Sebab kita disuruh berdoa, dapat wasilah. Wasilah ni apa? Wasilah ni maknanya Allah Ta'ala punya crown
kekuasaan Allah, Allah bagi pada Nabi Muhammad SAW. Hanya dia seorang yang dapat kita jadikan wasilah. Jadi Nabi Muhammad SAW, bila dia tadi penutup para Nabi, bukan makna wasilah tu berhenti. Kita tetap lepas orang azan, kita baca tak? Wasilah kita kata. Kan? Ya Allah, jadikan kami mengikuti wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia baca apa doa selepas orang azan, dia baca Allahumma raha. Siapa yang nama kita sebut untuk dia wasilah tu? Nabi? Siapa yang suruh? Siapa yang layak dapat menjadi kita jadikan wasilah? Rasulullah. Qul in kuntum tuhibuna. Ada yang lain lagi? Tapi ada yang lain. Tapi wasilah tu tetap bersandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita harapkan tadi, ya Allah tolonglah Engkau telah janjikan kami ni berwasilahkan kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad. Kau tinggikanlah darjat maqam Mahmud kepada Nabi Muhammad. Tetapkanlah wasilah Engkau tu yang mana telah Engkau janjikan maqam Mahmud tadi. Itu doa selepas doa orang azan tu, maknanya kita nak kena gitu, faham tu. Tanpa wasilah tu kita takkan sampai kepada Allah, takkan sampai dapat dicintai Allah, kita takkan dapat kenal Allah. Sebab seolah-olah Nabi Muhammad tu adalah sifat Nabi, sifat Allah, zat Allah bagi kepada sifat. Tak lain Muhammad tu daripada tu tadi. Jadi orang-orang yang bila dia dah dapat wasilah Nabi Muhammad SAW, dia sendiri pun hilang diri. Tak ada macam Rasulullah juga. Tak ada. Jadi boleh tak kita wasilahkan pada dia? Dia dah jadi Rasul lah tu, dia dah tenggelam, dia pun dah tak ada diri dia, sama macam Nabi Muhammad tak ada kat diri. Boleh tak kita jadikan wasilah? Boleh lah. Apa tak boleh pula? Apa nak banggakan Nabi Muhammad? Dia dah tak ada diri dia. Bolehlah kau dudukkan kat Nor, aku akan bawa lah. Jumpa orang dah matikan diri, tinggal Nor diri dia. Dia jadi Nur Muhammad diri. Naiklah, dia akan bawa lah juga. Wasilah tu akan bawa kepada hanya betul lah wasilah tu. Maksudnya ni kena faham. Tak kira lah orang tu siapa. Janji dia matikan diri, tak ada diri dia. Dia dah dapat ilmu kenal diri, kenal Allah. Dia dah fana, tak ada. Dia dah tenggelam dalam cahaya Nur Muhammad, lebur. Tak ada. Bolehlah kita wasilah dengan dia. Sebab dia bercakap bukan perkataan dia. Wa ma ramaita. Tu nak kena faham lah. Kalau orang tak faham, si Haji kata, dia ni bukan pandang dia ni. Pandang dia tak ada tu. Muhammad pun jangan pandang Muhammad. Muhammad yang dah tak ada tu, yang ada Nur Muhammad. Sifatullah tu. Sir dalam. Itu yang kita kena pandang. Perkataan yang kat dalam dia tu. Faham tak? Mana masih ada lagi wasilah tu. Tapi bagi orang yang mengenal diri, mengenal Allah, dia nampak makam Muhammad tu ada, makam Nabi Ibrahim tu ada, makam Nabi Ayub. Dia nampak orang ni bawa watak ni, orang mana ada Nabi tu? Tak, jangan kau pandang Nabi Ibrahim yang wafat tu, pandang yang dia Allah tajalikan balik ulangan yang tu, makam tu. Kenapa? Anak dia meninggal, dia redha. Ni Ibrahim pun anak dia nak sembelih, dia redha. Ini orang ni berlaku pada diri dia. Dia redha, dia tak ada apa, dia ya Allah, ni semua anak kau. Mana orang tu membawa watak apa tu? Tak, jangan pandang orang tu, pandang makam yang Allah bagi tu tadi untuk kita belajar Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim sembelih anak, Allah nyatakan. Tapi kalau kau tak kupas, tak bedah siasat, tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau mana tahu makam tu terjadi, engkau tak tahu. Kau ingat cerita yang dulu, Allah tak boleh nak nyatakan. Mana kita tak faham tu pasal mau mengenal diri, kenal Allah. Benda tu sentiasa Allah tajaliatkan. Dengan nyatakan diri ni, cerita tu akan diulang-ulang. Jadi dalam diri kita pun, dia ufuk-ufuk di sekian dalam, Allah nak nyatakan di luar dan di dalam diri. Kalau bermain kat dalam untuk diri kita sendiri, boleh kita ceritakan. Kalau kat luar, semua orang boleh tengok.
Bagi orang yang ada penglihatan daripada penglihatan Allah. Bagi orang tak melihat dengan penglihatan Allah, dia tetap buta juga. Dia tak nampak kekuasaan Allah. Dia tetap akan nampak, dia ini biasalah fenomena alam ni COVID ni biasalah. Dia tak nampak itu semua Allah Ta'ala punya. Jadi inilah berlaku. Bila kita beruntungnya, bila kita ada ilmu pengetahuan ni, maknanya itu tanda kita dicintai oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri, dia memiliki ilmu ni dulu. Baru nama Nabi Muhammad itu. Wa rafa'na laka zik wa rafa'na, dia naikkan nama setelah engkau alam nasyrah laka sadrak wa wada'na allazi, hilang diri kau dah semua, kau beban, kau tak fikir apa, harapan kau Allah aja, baru Allah wa rafa'na, turun wasap daripada sisi Allah. Sebab kau dah bersihkan, sucikan, buang. Sebab Allah buang kan alam nasyrah, aku lapangkan dada kau, aku buang apa kegundalan dalam diri kau semua, aku kosongkan. Dah kosongkan, wa rafa'na laka zikra, aku meninggikan nama kau, lalu aku, nama kau tu nama daripada aku, dan aku muliakan, baru aku masukkan fa inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan yang ketempuh dengan aku adalah kesenangan dalam tu. Setiap susah tu jadi dalam susah tu senang. Fa iza farata fansab, kau tempuhilah satu persatu apa saja kau punya bidang, elektronik ke bidang apa benda, kau tempuhlah. Fa iza farata fansab, mana ni engkau punya posisi apa, wang kanan dua kita, tempuhlah masing-masing punya. Tapi ala tuju kau mesti wa ilah, jangan kau wa qada, tetapkan hati kau. Apa pun bidang aku bagi, kau duduklah situ. Sebab aku dah bagi kau wing kanan je lah, kau jangan sibuk lain. Dan tumpuan kau mesti dah aku aja. Untuk malaikat pegang tiang arasnya jangan sibuk yang lain. Tetap diri engkau disuruh Allah untuk, macam kita tetap diri kita untuk nak ceritakan, sampaikan berita-berita tentang keesaan Allah, rahmatan lil alamin. Kita bawa watak tu lah, tak usahlah tukar tajuk lagi. Kita dah dapat Allah Ta'ala punya salam. Yang disuruh tadi apa? Apa yang disuruh oleh Allah tadi? Yang disuruh dia untuk mengesahkan dia. Mana dia lain lagi? Kalau dia suruh macam Nabi dia, kau pancung budak tu, itulah cara dia. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau takkan faham. Kenapa pula nak kena bunuh budak? Kan tak. Musa akan, itu perbezaan dia. Orang bila dah betul-betul dia dengan Allah, dengan berpandu pada kitab tu lain. Jadi kita perlu duduk, kurang-kurangnya kalau tak dapat duduk dengan Nabi dia, kita duduk dengan anak murid dia. Baru negara ni jadi aman. Sekarang dengan anak murid dia pun kau halau, kau apa? Dia tadi. Nanti datang balik Imam Mahdi nanti, baru kau tahu. Imam Mahdi tu tak lain daripada bagian daripada Nabi Khidir juga. Bagian daripada Rasulullah SAW juga. Baru kau tahu nanti. Hembusan napas-napas di kerohanian dia akan membinasakan benda batil. Seperti Nabi Isa tadi. Nabi Isa hembusan kesucian dia tadi. Kalau Dajjal tu buka pintu, nampak Nabi Isa, hembusan Nabi Isa je dah cair Dajjal. Lemah. Tinggal nak dibalingkan tombak je, dia tak boleh buat apa dah. Hembusan aja, hembusan kepada orang yang dah matikan diri. Hembusan dia rasa hembusan tu daripada Allah. Jangan main-main tu. Bisa bagi benda batil keliling ni. Kalau diperlihatkan Allah Ta'ala. Tak apa ni, belum jadi lagi, tak apa. Kita hantarkan bukan hembusan bisa, tapi hembusan rahmatan lil alamin. Cuma engkau yang batil, engkau akan menerima azab lah. Itu bukan azab, tu teguran sebenarnya. Hembusan yang kita hantar tadi, kita hantarkan rahmatan lil, supaya dia nur tu tadi masuk kat diri dia sedar. Tapi dia degil juga, dia rasa akan penasaran. Dia akan cari jalan untuk rosakkan kita. Dia akan sihir kita, tapi tak jalan semua tu. Sebab dia tak mampu. Orang yang betul-betul hamba aku, yang kenal aku, yang betul-betul faham aku, kau tak akan boleh goda iblis. Tanpa. Itu pasal pentingnya sekarang ni saya cakap.
Iblis cukup gembira bila apa manusia umat Muhammad dah banyak tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia mudah nak dia hantar dia punya perebet-perebet, kuncu-kuncu je. Habis kita dah. Tu tadi. Habis kita. Jadi kita kena jaga. Sekarang ni kita kena macam Rasulullah SAW kena banyak berdoa untuk umat. Rasulullah tak berhenti-berhenti untuk umat. Walaupun Rasulullah dah wafat, tapi dia tetap hidup. Hidupnya Rasulullah sentiasa memberi matinya juga terus memberi rahmatan. Maknanya tak kira hidup ke mati ke, Rasulullah wafat ke, tak ada nampak ke nampak, tetap berjalan rahmatan lil, punya sayang daripada kita. Rasulullah SAW. Lepas tu kita boleh jadikan Rasulullah ni, Allah suruh kita jadikan dia sebagai wasilah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi Allah dah berjanji. Kita ni beruntung dapat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang boleh kita jadikan wasilah. Yang Allah sendiri kata, ikutilah. Muhammad kata pada umat kau, suruh ikut kau. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, keempat-empat ni terhimpun di dalam satu, iaitu mengesakan Allah. Syariat pun mengesakan Allah, tarikat mengesakan Allah, hakikat mengesakan Allah, makrifat juga. Keempat-empat ni seiringan mengesakan, tak ada diri kita dah. Syariat tak ada, tarikat tak ada, hakikat semuanya yang ada esa dia, nyata. Itu insya-Allah. Tu bagi yang tadi. Apa ibu cakap tadi? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah mengurniakan hidup dan dengan rahmat kasih sayangnya telah memperjalankan hamba-Nya untuk duduk di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala lah yang memperjalankan, tak ada daya upaya diri ini untuk sampai, melainkan dengan kehendak Dia juga. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam mengabadikan keesaan Dia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah kumpulkan kita pada hari ini untuk sesama dengan tausiah daripada Syekh kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan tadi. Sebenarnya benda ni yang paling mahal lah, macam Ustaz dah beritahu, nasihatkan kesedaran tu paling mahal. Memang orang tahu tapi dia tak sedar. So at least kalau dah ada kesedaran tu, kita ada cetusan kan, Allah hadirkan cetusan dalam hati tu untuk nak ke arah tu, syukurlah. Buat orang, yalah, kita bila kita cerita kat orang pasal pembelajaran ni, kemungkinan orang cakap ilmu ni terlampau asing lah. Tapi sebenarnya diorang tahu kan tentang Allah. Takkan diorang tak nak belajar Tuhan kan, pasal Tuhan. Tapi sebenarnya tu lah macam Ustaz kata, kesedaran tu paling penting lah. Kita nak cetuskan kesedaran ke orang sekeliling tu, macam mana kita nak cuba sampaikan tu, ikut masing-masing punya cara lah.